Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 5 akan membentangkan tentang nutrisi dalam peningkatan jagaan kesihatan. Sebelum itu, saya akan perkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya. Saya Amira binti Azam dan ahli kumpulan saya terdiri daripada Arina binti Azam, Nur Ismailiana binti Iskandar, Nur Syifa binti Syahardi dan juga Siti Nur Syahira binti Muhammad Ronizan. Yang seterusnya adalah pengenalan terhadap topik kami pada hari ini. Yang pertama, saya akan memberikan definisi nutrisi. Nutrisi merupakan satu proses pengambilan nutrien ataupun zat-zat yang penting kepada tubuh badan setiap manusia. Yang kedua, saya akan memberikan satu contoh kebaikan pemakanan yang seimbang. Pemakanan yang seimbang dapat memastikan berlakunya tumbuhsaran yang baik kepada setiap individu. Hal ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya pemakanan yang seimbang dan perlu lebih giat diamalkan dalam kehidupan seharian setiap individu. Yang ketiga, saya akan menyatakan satu cara bagi memastikan ataupun menjamin seseorang individu untuk kekal sihat serta terhindar daripada sebarang penyakit. Caranya adalah setiap individu perlu peka terhadap pengambilan nutrien oleh tubuh badan dan juga memastikan jumlah nutrien yang diambil adalah dengan betul. Yang terakhir sekali adalah kepentingan nutrien. Nutrien yang diambil dengan jumlah yang betul dapat memastikan ataupun menjalankan proses pertumbuhan dengan baik dan juga membekalkan tenaga yang diperlukan oleh tubuh badan setiap individu secara berterusan. Seterusnya adalah situasi bagi kumpulan kami untuk merancang nutrisi dalam peningkatan jagaan kesihatan, iaitu Puan Aminah seorang yang berumur 30 tahun dan mempunyai ketinggian mencapai 158 cm dan berat badan 60 kg, serta beliau juga merupakan seorang yang sedikit aktif. Saya Arina binti Azam dari J9. Yang seterusnya adalah pengiraan kalori. Yang pertama ialah pengiraan BMR, iaitu Basal Metabolism Rate. Oleh kerana Puan Aminah ialah wanita, formula yang digunakan ialah 10 darab berat tambah 6.25 darab tinggi tolak 5 darab umur tolak 161. Puan Aminah mempunyai berat 60 kg dan tingginya pula 158 cm dan berumur 30 tahun. Oleh itu pengiraannya 10 darab 60 tambah 6.25 darab 158 tolak 5 darab 30 tolak 161. Oleh itu BMR Puan Aminah ialah 1277.5 kcal. Yang kedua pula ialah pengiraan DCR, iaitu Daily Calorie Requirement. Formula yang digunakan ialah BMR darab tahap aktiviti fizikal Puan Aminah. Oleh kerana Puan Aminah ialah seorang yang sedikit aktif, nilai yang digunakan ialah 1.375. Oleh itu, nilai BMR yang telah dikira tadi darab dengan nilai 1.375. Oleh itu, 1277.5 kcal darab 1.375. DCR bagi Puan Aminah ialah 1757 kcal. Yang ketiga ialah DCI, iaitu Daily Calorie Intake. DCI bagi Puan Aminah ialah 1757 kcal. Namun, adakah Puan Aminah perlu mengurangkan atau menambahkan mahupun mengekalkan DCI-nya? Oleh itu, kita juga perlu mengira BMI Puan Aminah dengan formula berat bahagi tinggi darab tinggi. Hasil pengiraan menggunakan formula ini ialah 24.03. Nilai ini ialah nilai BMI yang normal. Oleh itu, Puan Aminah perlu mengekalkan DCI-nya kerana BMI-nya normal. Kesimpulannya, Puan Aminah perlu mengambil 1757 kcal
dalam sehari. Hai, saya Syairah akan membentangkan slide yang seterusnya, iaitu tajuk jadual pemakanan. Masa sarapan pagi 8 am, Puan Aminah mengambil menu makanan sandwich sardin 2 keping 140 kilokalori, air teh 1 cawan 20 kilokalori, air kosong 0 kilokalori. Seterusnya pada makan tengah hari, pukul 12 pm, Puan Aminah mengambil menu makanan nasi putih 1 sendok 100 kilokalori, sayur bayam 2 sudu 40 kilokalori, ikan kembung rebus masak asam 1 ekor 130 kilokalori, sambal tempe 1 sendok 80 kilokalori, buah potong 6 hiris kecil 30 kilokalori, air kosong 0 kalori. Seterusnya minum petang, pukul 4 pm, Puan Aminah mengambil menu makanan kuih kari pap 2 biji 256 kilokalori, teh tarik 1 cawan 130 kilokalori. Seterusnya makan malam pukul 7 pm, Puan Aminah mengambil menu makanan nasi putih 1 sendok 100 kilokalori, peha ayam goreng 1 ketul 255 kilokalori, kacang panjang goreng 1 sendok 55 kilokalori, buah apel 1 biji 60 kilokalori, air kosong 0 kilokalori. Minum malam pukul 9 pm, Puan Aminah mengambil menu makanan air Milo panas 1 cawan 180 kilokalori, biskut kering 6 keping 178 kilokalori. Jumlah kilokalori yang diambil oleh Puan Aminah dalam satu hari sebanyak 1754 kilokalori. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk slide yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Syifa binti Syahardi dari Pelajar 9 akan meneruskan pembentangan ini dengan menghuraikan pemilihan makanan pada cara pemakanan yang telah dinyatakan. Puan Aminah perlu mengambil 1 sendok nasi yang merupakan karbohidrat kerana terdapat kanji dalam nasi. Nasi merupakan sumber yang kaya dengan vitamin dan mineral seperti niasin, vitamin D, kalsium, serat, zat besi, tiamin dan riboflavin. Karbohidrat penting untuk mengekalkan suhu badan dari sumber tenaga utama, iaitu 50% hingga 55% daripada jumlah tenaga harian diperlukan bagi aktiviti fizikal. Selain itu, ia juga merupakan sumber yang baik untuk vitamin, mineral dan serat. Serat makanan memberi banyak manfaat seperti meningkatkan pergerakan usus dan menjaga kesihatan usus serta mencegah sembelit. Ia juga membantu menurunkan paras glukosa dan kolesterol darah. Sayur bayam kaya dengan vitamin seperti vitamin K. Vitamin ini berfungsi untuk pembekuan darah. Ini akan membantu Puan Aminah bagi mengelakkan daripada mendapat pendarahan yang berterusan. Selain itu, beta-karotin yang terkandung dalam bayam mentah dapat membantu meningkatkan kesihatan mata. Ia juga boleh mencegah kekurangan vitamin A, mata gatal, ulcer mata dan mata kering. Ikan merupakan protein dan kadang-kadang fosforus juga ada di dalam protein. Protein ini penting kerana ia diperlukan untuk pertumbuhan sel-sel baru dan ia juga diperlukan untuk pertumbuhan enzim dan hormon. Ikan juga tergolong dalam mineral iaitu fosforus yang berfungsi untuk pengecutan otak dan diperlukan untuk tulang dan gigi yang kuat. Omega 3 dan vitamin D banyak terdapat pada ikan kembung. Secara amnya, Omega 3 banyak memberi kebaikan kepada kesihatan kita seperti mengurangkan risiko penyakit jantung, mencegah kemurungan dan mampu mencegah beberapa jenis kanser. Jika Puan Aminah tidak mengambil ikan, ia akan mendatangkan penyakit seperti otot menjadi lemah dan tidak berlaku pertumbuhan sel-sel baru serta menyebabkan osteomalacia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nismalana binti Iskandar dari J10 akan menerangkan menu seterusnya. Menu seterusnya ialah sambal tempe. Tempe ni dia punya kalori dia adalah sebanyak 80 kalori. Tempe ni dia diperbuat daripada kacang soya yang merupakan vitamin E yang berfungsi untuk membantu membentuk sel darah merah, otot, tisu lain dan antioksidan. Jika kekurangan vitamin E, ia akan menyebabkan anemia hemolitik dan gangguan otot. Seterusnya, buah-buahan.
Buah-buahan ni dia punya kalori dia boleh ambil dalam 30 kilokalori. Dia merupakan vitamin C yang terdiri daripada vitamin larut air yang berfungsi untuk menguatkan sistem imun, mengekalkan kesihatan tisu dan menguatkan dinding salur darah, sebab vitamin ini merupakan sebahagian organik yang diperlukan oleh badan dalam jumlah yang kecil bagi mengekalkan kesihatan yang baik. Ini bagi mengelakkan daripada dapat penyakit kronik macam sakit jantung dan beberapa jenis penyakit kanser. Buah-buahan ni dia bukan saja terdapat vitamin C, ada yang vitamin A macam mangga, betik. So fungsi vitamin A ni pula dia boleh menghasilkan antibody, sedara putih, pencegahan dan penyembuhan jangkitan di kulit dan mata. Jika pengambil vitamin A ni dia boleh kekurangan dia, jika kurang ambil dia boleh menyebabkan rabun malam. So buah-buahan ni tak semestinya ada vitamin C, ada juga yang terdapat vitamin A. So buah-buahan ni penting untuk kesihatan. Seterusnya, air kosong. Air kosong ni kalau kita tengok dia tak ada kalori, maknanya kosong kilokalori. So air kosong ni dia sangat penting sebab air ni dia membentuk 2/3 daripada berat badan manusia, dan dia dapat membantu mengawal atom metabolisme dan membentuk benda yang mengelilingi sendi. Manusia ni dia kalau tak minum air kosong, manusia ni ataupun tak minum air, manusia boleh mati dalam beberapa hari. Macam tu lah. So kita kena minum 8 gelas air tu yang disyorkan oleh pakar pemakanan, sebab dia boleh membantu tubuh badan kita untuk berfungsi pada tahap yang optimum.